FB Tahfiz. Fa'uhyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lidinih wa manna alaina binasrih wa makkanana min tatbiqi syari'ati wal amali bisunnati nabiyyihi wassalatu wassalamu ala sayyidina khalqihi sayyidina Muhammadin anna nabiyyal mursalin rahmatan lil alamin wa qudwatan lil muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna ila akhir lahzatin wa daqiqatin wa sa'atin wa yaumin wa lailatin akhir syahri Ramadan. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amma ba'du. Yang bersua lagi berbahagia Ustaz Faizal, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah, pengurusinya, lajnah-lajnah dan juga biru-birunya, ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, muslimin muslimat, anak-anak hufaz, semuanya Ustaz doakan hafizakumullah wa rahimakumullah. Semua Ustaz doakan hafizakumullah wa rahimakumullah. Amin. Hafizakumullah maknanya Ustaz doakan moga-moga tuan-tuan semua dijaga oleh Allah. Wa rahimakumullah, moga-moga tuan-tuan dirahmati oleh Allah. So jawabnya amin. Maudhu' ataupun tajuk yang diberikan pada malam yang ke-8, hari yang ke-7 puasa ini, anda memilih tajuk 4 amalan special. Kerana di dalam malam-malam yang lalu itu ada topik yang telah ditentukan supaya tidak bertindan. Jangan terus dalam tempoh 25 minit hingga 30 minit maksimum ini untuk meraihkan masa yang ada. Kalau anda boleh cakap 4 amalan itu dalam 5 minit hingga 6 minit, genaplah 20 ataupun 30 minit. Moga-moga anda tidak terbabas. Terus kepada 4 amalan special. Apa yang dimaksudkan amalan special sangat ataupun khusus sangat, istimewa sangat? Apakah amalan tarawih ini tidak special? Apakah tadarus itu tidak istimewa? Apakah iftar, memberi makan orang yang berpuasa itu tidak special? Semuanya special. Yang tarawih, yang tadarus, yang tuan-tuan buat qiyam, witir, semua teruskan. Cuma sebab kita ada maudhu', mungkin Ustaz Farhan telah kupas, mungkin Ustaz Khairul telah kupas. Jadi kupasan ana 4 amalan special. Ana cedok dan ambil daripada hadis yang panjang, tapi meraihkan masa, ana terus cut ataupun terus pit ataupun cedok yang tengah-tengah. Nabi kata apa dia? Hadis yang panjang lah. Qad ja'akum syahrun 'azimun mubarakun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fima siwa wa man taqarraba fihi faridatan kana kaman adda sam'ina faridatan fima siwa. Kalau nak kupas yang ni, nanti telah ambil tajuk orang lain ataupun tajuk yang akan datang. Jadi anda ambil bahagian ana saja. Itu pun kalau penceramah itu kupas hadis ini. Mungkin penceramah lain dia kupas ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa untuk melahirkan jemaah yang bertakwa. Mungkin juga pensyarah lain dia mengupas tentang syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dikupas tentang penurunan Al-Quran ataupun hebatnya kita baca Quran. So ana fokus kepada yang tengah-tengah itu. Nabi kata apa dia? Wastaksiru fihi, hendaklah kamu memperbanyakkan padanya. Padanya merujuk kepada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, spesialnya pada malam Qadar. Sebab sebelum daripada itu Nabi kata fihi lailatun, padanya ada satu malam. Pada bila? Pada bulan Ramadan saja. Bukan lailatani, tidak juga layali. Layali ni jamak. Lailatani isnatani, 2 malam. Tidak, lailatun wahidatun.
Hanya satu malam. Dan malam itu dipanggil malam qadar, malam kemuliaan. Dalam hadis ini disebut fihi lailatun, padanya ada satu malam. Tidak disebut malam apa. Tapi jelas yang dimaksudkan oleh Nabi malam qadar. Kerana ada ayat yang Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr ila akhir ayat. Ada 3 kali Allah sebut dalam ayat ini lailatul qadr, dan ada 9 huruf dalam berbicara berkaitan dengan lailatul qadar dikali dengan 3 sebutan. Jadi 9 kali 3 maka hitungannya 27. Lalu dipanggil 27 itu kemuncak di antara malam yang dipanggil malam 1000 likur. Malam 1000 likur. Ada 21, ada 23, ada 25, ada 27, ada 29. Okey, tuan-tuan boleh cari mana yang ganjil. Tapi pada nasihat ana, tuan-tuan cari 10 yang akhir. Asyaratul akhir Ramadan, 10 hari yang terakhir Ramadan, confirm kita akan dapat malam ini. Kalau kita tak cari pada malam genap, kita nanya datang 5 malam, sebab hitungannya 21, 23, 25, 27, 29, maka genap kita tak pakat ramai datang kerana bukan malam qadar, takut kita rugi. Takut kita rugi. Bukan orang lain rugi, kita yang rugi. Macam halakah tak tengok rugi. Tuan-tuan ni tazkirah tak tengok tak rugi, sebab anda bukan personality TV. Tuan-tuan, rugi kalau kita berkira sangat. Kenapa? Kerana kalau dia jatuh pada malam genap malam ini, sebenarnya dia ganjil. Sebab malam genap dan ganjil ini tengok kepada ghurub syam, terbenamnya matahari. Kalau terbenam matahari pukul 7.27 malam, dah kira masuk hari dan malam lain bagi takwim kalender Hijri. Tuan-tuan, masa Masihi tak masuk lagi. Kena tunggu pukul 12 malam. Jadi malam antara 5 jam tadi, masuk tadi nak kira genap ataupun ganjil dalam 5 jam setengah. Lagi satu, tuan-tuan, kita memang genap tapi di sebelah sana dia ganjil. Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, pergi Saudi Arabia. Anda duduk Mesir 5 tahun pun sama. Nak telefon mak ayah, malam kita telefon di Kairo ataupun Kahirah, kat sini siang. Tuan-tuan, kalau yuqallibul laila wan nahar, Allah menukar malam menjadi siang. Malamnya tuan-tuan, kerana tak dapat matahari, ya di sini gelap malam. Di sebelah sini ada matahari, cerah. So tuan-tuan, kita genap, dia ganjil. Kalau tuan-tuan nak kira sangat, tuan-tuan nak kira genap dan juga ganjil, bukan satu hari genap, satu hari ganjil. Bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun, bukan satu dekad dan bukan satu abad. Bahkan dia satu alaf. 1000 tahun hanya kerana genap dan ganjil. Anda balik Mesir 1999. Ketika itu orang bercakap, iaitulah masuk alaf baru. Alaf baru ini masuk 1000 yang baru. Sebab 1000. Nak masuk tahun 2000. 1999. 1000 tu nak masuk 2000. Bukan genap dan ganjil. Satu saat saja membeza, tuan-tuan. Bukan 24, 25. Beza 1000 tahun. 31 Desember 31 Desember 1999. Pukul 11.59 malam, 59 saat. Masih 1999. Bertukar satu saat, tuan-tuan, jadi 2000. Jadi tuan-tuan, kalaulah beza antara satu hari pun kita nak kira, bahkan sebenarnya satu saat tu berbeza sampai 1000 tahun, tuan-tuan, ini satu malam kita dapat 83 tahun 4 bulan. Kenapa? 1000 bulan tu. 1000 bulan tuan-tuan dapat satu malam ibadat, 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. So kalau kita terlepas malam tu, rugi. So jangan biar rugi. 10 kalau tuan-tuan masuk buat ibadat, insya-Allah dapat. Nampak tak signalnya ataupun isyarat tanda besoknya, itu urusan lain. Yang penting 20 sampai 30 kita full markah kita dapat, confirm tuan-tuan. Ini tahun kali yang ke berapa agak-agaknya? Abang Merudin ke abang apa? Rasanya kali yang ke-20. Anak komang sikit, komang sepanas. Tuan-tuan, anak ni ceroi sangat. Anak kali yang ke-9. Tahun ni anak target kali yang ke-10. Abang kali yang ke-20.
Dapat sepanjang hayat dia 60 tahun atau 50 tahun, ana 48 tahun, ana target tahun ni konon-kononnya nak dapat kali yang ke-10. Jadi umur ibadat kita dah jadi 83 tahun 4 bulan kali 10 adik Hufaz. 83 tahun 4 bulan kali 10. Ya, malam ni kita belajar CP 83 bukan CP 12. 83 tahun 4 bulan kali 10. Kali 10 aja. Blur sikit. 83 tahun kali 10 tambah kosong di belakang jadi 830 tahun. Ibadat kita 48 tahun, kalau dapat 10 kali sepanjang hidup 840 tahun ubudiyah kita. Jadi kalau kita tak kejar hanya kiranya genap dan ganjil, rugi ya. Satu lagi, takkan kita nak berkira-kira dengan Allah antara genap dan ganjil. Malam ni kita tak datang, tak tadarus, tak dengar tuan-tuan, tak buat ibadat bersungguh-sungguh kerana konon-kononnya mana genap contoh 24, malam besok baru nak bersungguh 25. Takkan sampai begitu sekali kita nak angkat takbir Allahu Akbar, God is the greatest. Takkan kita nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak selawat pada Nabi, nak dengar baca Quran. Takkan kita berkira-kira sampai begitu sekali. Sedangkan Allah tak pernah kira dia bagi mata, bagi hidung, bagi telinga, bagi hati, bagi iman, bagi Islam, bagi kerjaya, bagi anak, bagi keluarga, bagi kaya. Dia tak pernah kira. Tiba-tiba kita kira sampai begitu sekali. Moga-moga mesej sampai tuan-tuan. Tak kira lah genap dengan ganjil, kejar malam qadar. Dan kalau dapat malam qadar, gapai malam qadar, tuan-tuan nak buat amal apa? 4 amalan special tajuk anak. Nabi kata wastaksiru, hendaklah kamu memperbanyakkan fihi, pada malam-malam qadar, pada malam-malam dalam malam Lailatul Qadar khususnya. Dan kalau bulan Ramadan ini amnya, banyakkan apa dia? 4 amalan. Yang pertama, Nabi suruh memperbanyakkan amalan berdoa. Maksud ana tuan-tuan tarawih ni jangan tinggal. Mentang-mentang ini amalan hebat, tuan-tuan tinggal tarawih. Jangan tarawih hebat ikut dimensi dia. Tak ada pun tuan-tuan solat selain daripada bulan Ramadan, namanya tarawih, istirahat, tuan-tuan rehat, kemudian dengan tazkirah, lepas tu sambung balik. Maka tuan-tuan teruskan tadarus Quran. Sebelum daripada ni tak ada kita berlumba-lumba nak baca 1 juzuk 1 hari. Tapi dek kerana Ramadaniyah, keramadan madrasah Ramadaniyah, bulan pengajian, bulan pendidikan ini, maka kita paksa diri juga untuk habis 1 juzuk 1 hari. Imam Hufaz tak apalah, 10 juzuk 1 hari. Macam kita pacar ni tuan-tuan, agak-agaknya nak habis 1 juzuk pemberat nanam. Kalau tak percaya, tepuk dada tanya iman. Tepuk dada sekarang ini, malam ni malam ke-8, okey, hari yang ke-7, jangan angkat tangan ni, agak-agak berapa juzuk. Memang mula-mula baca 1 juzuk. Hari yang kedua tu, 1-2 juzuk. Habis baru 1 juzuk setengah. So malam ni malam ke-8, baru 4 juzuk setengah. Hak duduk luar sana, kau dalam, kau kiri kanan, tak tahu. Tapi ada. Tuan-tuan, ni baru malam yang ke-8 ni, baru baca 2 juzuk setengah. Zulkifli Wahijan, tak apalah. Dah 15 juzuk. Ni kanda anak ni. Hadirin juga hadir. Nak bagi tahu kalau tak sempat tu ada kejar sekarang. Supaya jangan terbabas, termis sampai tak baca. Sahabat baca untuk bulan Ramadan sampai 10 juzuk. 10 juzuk tuan-tuan sehari. Dah 3 hari dah khatam. Ni maksudnya tuan-tuan dalam minggu yang pertama ni 3 hari, dah 3 kali khatam. Tuan dah juga dah dia baca 10 juzuk 1 hari, 1 malam 10 juzuk. Kita hanya nak 1 juzuk 1 hari, 1 malam pun tak khatam juga. Tambah-tambah kalau kita betul-betul tuan-tuan 30 Ramadan. Kita nak baca malam tu. Malam tu tuan-tuan buat ketupat. Malam tu nak bakar lemang. Kan 10 hari tu orang sibuk malam Lailatul Qadar, puan-puan sibuk malam Lailatul Qamdar. Bukan puan, kita bersama. Malam Lailatul Bakar, bakar kuih, bakar ketupat. Malam Lailatul Sitat, nak beli langsir seumpamanya. So kita dah tahu kita terpedaya dek kerana nak raya ni, bacalah awal-awal banyak. Bahkan tuan-tuan hujung Ramadan sahabat baca bukan 10 juzuk. Dia baca 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. 3 hari kata. Ada ambil masa seminggu. Tuan-tuan hujung Ramadan dia baca 30 juzuk 1 hari 1 malam. Macam mana dia buat tak tahulah. Pernah anda terbaca Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin As-Said bin Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia baca berapa? 2 kali khatam dalam 1 hari. Siapa pernah buat rekod 2 kali khatam 1 hari? Ataupun sekali khatam 1 hari lah. Sekali khatam 1 hari, angkat tangan. Kat luar sana pun sama. Sekali khatam 1 hari.
Tak ada. Ana seorang angkat tangan. Bukan ada pun contoh saja. Tak ada. Tak pernah ayat hidup hadirin juga ada. Yang ada satu kali seumur hidup, itu bukan khatam, itu khitan. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh juga khatam bukan satu hari, 1 bulan, memang cerah memang cak ayam, ustaz cak ayam. Tuan-tuan kena baca lagu mana. Dan secara mudahnya, bacalah 2 helai 1 hari. 2 helai 1 hari, ada lebih kurang berapa? Tuan-tuan 4 muka surat lah. Sebab 1 juzuk tu, dia ada 10 helai. So, subuh tuan-tuan baca 2 helai, 2 helai zuhur, 2 helai asar, 2 helai maghrib, 2 helai isyak, khatam Bukan sampai setengah jam. Kalau ada pula masa lebih, waktu lunch kan, kita kat pejabat, biasa 12.30 rehat sampai masuk pukul 2. Boleh cover kat sana, sampai 2 juzuk, 3 juzuk. Yang penting kita rebut juga untuk apa dia? Baca Quran. Hadir, selain daripada baca Quran, selain daripada tadarus ni, tuan-tuan buat. Ana bukan tajuk tu. Ana nak tuan-tuan buat hak mudah ini yang Nabi kata 4 amalan ni, kamu jangan tinggal, wastaksiru. Yang pertama, banyakkan doa. Doa apa dia? Doa minta syurga. Fatas'aluna Allah al-jannata, mintalah kepada Allah jannah, syurga. Dalam ramai-ramai ni bukan adik hufaz, bukan imam, bukan ustaz saja nak jannah. Semua kita walaupun tuan-tuan nakal macam mana, nak syurga. Abah dah bersandar dekat tiang tu, nak syurga tak abah? Nak angguk, mengabsahkan nak. Bukan abah seorang, adik nak jannah. Jannah ni ke? Jannah syurga dia nak. Jannah ni tu aku tak nak. Kalau mu nak ambil sebab dia free hair. Nak bagi tahu jannah ni kita minta lepas daripada tarawih nanti ataupun semalam, lepas daripada ni confirm tu imam akan baca. Walaupun tidak wajib, tapi sejak anak kecil sampai dah tua bangka macam ni, itulah doanya. Lepas fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, antara doa yang dipilih dalam banyak-banyak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta doa, ya Allah, ya Tuhan kami mohon redamu ya Allah, dan jannah syurgamu. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Al-Maqamul Amin, Darus Salam, Darul Abrar, Darul Khulud, satu lagi Firdaus. Ada 7 syurga. Walaupun kelayakan kita memang minimum ke maksimum, semua tak layak. Tuan-tuan tak layak syurga. Orang bercakap lagi tak layak. Orang bercakap banyak ni kadang-kadang kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Walaupun kita tak layak, kena mohon. Kenapa? Nabi suruh. So apabila kita ikut Nabi suruh, dapat pahala. Pahala ikut suruhan Nabi 1, pahala tuan-tuan kita minta 1. Double, triple pahala. Nabi kata, izal ta'astumunallaha al-jannah. Izal sa'altumunallah, apabila kamu minta kepada Allah akan jannah syurga, fas'alul firdaus, maka mintalah syurga firdaus. Fa'innahu a'la darajah, kerana dia a'la darajah ni high class paradise, syurga paling tinggi. Bukan komang-komang. Maka mintalah. Tuan-tuan, kalau kelayakan, memang tak boleh. Nabi sendiri pun dia mengaku dia tak layak masuk syurga dengan amalan dia. Lan yadkhulal jannata bi amalukum, kamu semua tak akan masuk syurga dengan amalan kamu. Lalu sahabat tanya, waqalu wala anta ya Rasulullah, engkau pun sama tak boleh masuk syurga dengan amalan kamu. Sampai bengkok kaki Nabi solat tahajud. Nabi malam bengkok kaki. Ayahanda paduka. Anda nak tanya, sejak umur begini, ada tak pernah bengkok kaki bangun tahajud? Ikhlas jawab malam ni. Bersaksikan jemaah dan malaikat. Ada? Tak ada angguk-angguk yang nahi kusnahi. Bukan abang, hamba pun sama. Bengkok kaki ni abang su, bengkok kaki pakai ada kau. Makan siput tuan-tuan. Makan udang. Bengkok kaki main motor, rempit. Bengkok kaki jatuh. Bengkok kaki rempus sana, gaduh sana. Tak ada pun kita bengkok kaki kerana solat tahajud. Tapi Nabi bengkok kakinya kerana solat tahajud. Pun tak boleh masuk syurga. Wala ana, hamba pun sama. Nabi kata, wala ana, aku pun sama. Kecuali illa an yataghammadani Allah, kecuali tuan-tuan masuk syurga dengan rahmat Allah. Ini pun mengajar satu ilmu tasawuf kepada kita. Jangan sombong kerana amalan. Imam Hujjatul Islam Ghazali rahimahullah, dia sebut orang boleh sombong kerana 6 punca. Salah satunya punca amalan. Boleh sombong, takabur, ego kerana amalan kita. Yang kedua kerana ilmu. Ini berkait dengan orang yang agama macam kami ni. Sombong dengan ilmu yang ada, amalan yang kalau tak beragama pun tuan-tuan buat ibadat banyak, memperlekehkan orang yang tak datang solat, tak baca Quran, tuan-tuan keji pula dia jangan. Kalau jarum syaitan dia masuk, boleh juga bab agama kita sombong, sedangkan sombong penyakit iblis.
Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kedua, yang keempat ni dia sombong kerana dunia. Dia sombong, Imam Ghazali kata, kerana harta, kerana keturunan, kerana kecantikan, kerana pengaruh. Ni punca dunia. Kalau orang kaya tuan dajuk sombong, masuk kategori korun Fir'aun dan Haman. Bukan salah kaya, kerana ada yang kaya tapi nama dia radhiyallahu. Abu Bakar kaya, Abu Talha kaya, Uthman bin Affan kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. So yang membezakan dia kaya tapi tawaduk. Yang kaya yang takabur tadi dilaknat. Kembali kepada bicara berkaitan dengan apa dia ni, minta kepada Allah syurga walaupun kita tak layak, dan kalau boleh minta syurga Firdaus walaupun kita tak layak. Tuan-tuan dengar kan nukilan yang dinoktarkan, apa ni dia panggil atifiyah, monolog dalaman yang Ibrahim bin Anham ana baca. Ada kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi dia ni orang tarekah, orang abid, orang ini panggil muqarrabin, dia pun rasa tak layak. Kita baca 33 kali subhanallah rasa banyak dah. Dia baca 3,000 kali, 30,000 kali pun tak layak. Dikumandangkan dalam zikir munajat. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Sambung. Tak berapa ingat lirik. Family duo ingat. Wala aqwa ala naril jahimi, dimelodikan begitu. Tapi ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdaus, bukanlah aku bagi syurga firdaus ahlinya. Aku ni bukan ahli syurga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, namun aku tak kuat masuk neraka jahannam. Kalau macam dia pun bukan rasa kelayakan dia, tapi minta, tetap minta. Yang kedua, macam kita SPM lah dik. Adik SPM, target memang 10A. Ya Allah, biar aku dapat 10A SPM, ya Allah. Tak ada orang doa, ya Allah, aku kalau tak dapat 10A, 10E pun jadilah. Tak ada doa. Mesti kita target tinggi, dapat bawah sikit. Yang kedua, waktu awizuna bihi minan nar. Yang kedua amalannya, amalan apa dia? Amalan spesial, minta jauh daripada nar, api neraka. Mudah juga Tok Imam baca benda yang sama. Dan sebenarnya doa ini kita baca bila? Ketika kita bagi salam di sebelah kiri. Sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma Imam Tarawih tadi, bila yang bertugas akan baca selepas Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta berlindung daripada murkamu, murihmu, marahmu, dan juga nar, api nerakamu. Minta jauh daripada api neraka. Tuan-tuan bukan sekadar ni, lepas wirid, kalau biasa lepas maghrib, lepas asar, tuan tak baca, kalau tidak 5 kali 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, baru Allahumma antas salam wa minkas salam, ya Allah hindarkan kami, bebas lepas daripada nar, api neraka. Bahkan tuan-tuan, Nabi tak pernah tinggal dalam solat, Nabi baca minta jauh daripada nar. Kalau boleh makcik baca. Ya rukun solatnya iaitulah kita baca tasyahud akhir. Tasyahud awal sunnah abad. Tasyahud akhir ni habis daripada tahiyat akhir, selawat pada Nabi, rukun. Selawat kepada keluarga Nabi, rukun. Kemudian taslim, rukun yang ke-12, memberi salam. Tertib, rukun yang ke-13. Tapi sebelum nak bagi salam dan selepas daripada selawat pada Nabi, selawat kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim, lepas tu sambung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4 kita minta. Hadis lain dia tak kata wa min azabin nar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Selepas pada ni jangan tinggal, walaupun bukan rukun baca. Antaranya kita minta jauh daripada api neraka, minta jauh daripada azab kubur, minta jauh daripada azab neraka jahannam, minta jauh daripada fitnah waktu hidup, waktu mati, dan minta jauh daripada dajjal. Sampai tu tak nak makan pun minta jauh daripada neraka. Walau ada makan patayan, nasi, tom yam, macam-macam, tapi minta jauh daripada neraka. Sebut neraka lagi, kita baca Allahumma ta'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Benar tu. Adik-beradik kau berdua. Dia tengok muka ustaz tanya CP83 tak jawab.
Dek. Dek. Allahumma, baca doa. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Mungkin azabana hujung. Kita minta nak makan banyak tuan-tuan sampai dikaitkan jauh daripada api neraka. Yang ketiga ada 2 minit setengah. Tuan-tuan, fatastaghfiruna. 4 amalan Nabi super banyakkan kalau berjumpa malam qadar, banyak istighfar. Fatastaghfiruna, maka perbanyakkan istighfar, mohon maaf kepada Allah. Lalu kita baca doa yang sama. Seolah-olah hana buat pencerahan yang kita duduk amal sebelum daripada ni. Kenapa doa-doa banyak? Kenapa tak baca tengah-tengah tarawih? Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatana. Ataupun baca doa tahlil tuan-tuan antara tarawih. Tapi kita pilih doa-doa ini. Kenapa tuan-tuan? Mungkin itulah sebab musababnya. Boleh kita baca doa lain, tetapi sebab kita nak rehat jadi hak pendek yang terpilih dalam masa yang terhad singkat, maka pilih minta syurga, pilih minta jauh daripada neraka, pilih minta ampun, minta maaf kepada Allah. Lalu dia kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hadis betul-betul tepat sebagaimana hadis daripada Ummul Mukminat Aisyah. Aisyah tanya Nabi, ara'aita in alimtu ayyu lailatil qadri ma aqulu fihi. Apa pendapat kanda kalau dinda bertemu salah satu malam di antara malam-malam qadar? Ma'akulu fi, apa aku nak minta paling banyak? Aku nak kata apa dia? Sebab masa tu singkat. Kuli. Nabi kata kuli. Naklah kamu kata untuk orang perempuan lah. Kalau laki kul. Kuli. Kuli untuk perempuan. Kul untuk laki. 2 kula. Kalau perempuan ramai, kulna. Kalau ramai, kulu. Sebab perempuan, kuli. Ni tak ada kaitan dengan rumusan dan seumpamanya. Kuli. Kuli naklah kamu kata. Kata apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab seorang. Maka jemaah pun tuan-tuan baca fa'fu anna. Kadang-kadang imam bila tambah sikit. Allahumma innaka afuwun karimun halimun azim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak ada masalah. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau maha lembut, engkau maha agung, engkau maha mulia, engkau suka maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Banyaklah orang nak kaitkan minta maaf ni tuan-tuan terhimpun di antara kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat. Sepotong hadis. Kalau kamu nak doa yang paling baik di dunia, salah satu minta iaitulah murah rezeki. Minta kalau nak baik di hari akhirat, minta Allah ampun. Mana hadisnya? Nabi berkata, kul, katakanlah, Rabbighfirli warhamni. Ini untuk akhirat. Kemudian Nabi sambung, warzuqni wa'afini fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratika. Sesungguhnya keempat-empat doa ini tajma'u terhimpun untuk kamu dunyaka, dunia dan akhirat. 2 hak dunia sihat. Kalau tuan-tuan kaya tak sihat, mampu tengok orang lain mampu makan, kita tengok aja dia makan bawah apa gaul. Tak boleh makan bawah kecil mani. Tak boleh makan bawah tali tinggi. Mampu tengok. Macam rumah juga. Kita Melayu mampu tengok. Dia mampu milik. Faham? Jadi minta. Apa dia? Minta supaya Allah bagi rezeki. Allah bagi afiat. Ini hak dunia. Hak yang pertama tadi. Akhirat. Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah. Warhamni, campur rahmat kepada aku ya Allah. Warzuqni, bagi rezeki kepada aku ya Allah. Wa'afini, sejahtera afiatkan aku ya Allah. Fa inna haula'i, keempat-empat doa ini tajma'u laka terhimpun, iaitulah kebaikan dunia dan akhirat. Anak-anak kait apa dia? Minta ampun lah. Minta ampun, minta maaf. Kalau tak nak doa ni, astagfirullah. Kalau tidak, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak baca huwal hayyul qayyum pun tak ada masalah. Tak payah berdebatlah masalah nahwu solah. Huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Hak masalah tak baca. Kalau tidak baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau abang tahu sangat, baca sayyidul istighfar. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli. Ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masa dah habis, jadi yang keempat ana tak hurai, ana sebut saja. Fa syahadatu alla ilaha illallah. Yang keempat hendaklah kamu lakukan amalan ini, kamu banyakkan. Yang terakhir kamu banyakkan apa dia? Syahadah la ilaha illallah. Syahadah la ilaha illallah. Sampai kita tuan-tuan tak ada kalimah lebih agung selain daripada kalimah syahadah.
Sebenarnya hadis Nabi kita buat tahlil. Sebelum kita nak baca tahlil arwah yang panjang tu, selepas astagfirullah afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seorang sambung hayyum baq. La ilaha illallah hayyum maqsud, hayyum ma'bud, lepas tu la ilaha illallah. Tuan-tuan, afdal zikri, seafdal afdal zikir, fa'lam, hendaklah kamu tahu la ilaha illallah. Kakak sambil-sambil buat cendol buka puasa besok, bertahlil. Jangan nampak orang nak mati la ilaha illallah, takut macam tahlil sangat. Tak ada masalah. Macam lirik macam la ilaha illallah, abang dia sambung. Berbanyakkan la ilaha illallah. There is no God except Allah. Pernah Nabi Musa minta satu wirid, satu zikir, lalu Allah bagi la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ada tak wirid zikir lebih agung daripada wirid zikir ini? Lalu dia tanya, kalau kamu nak tahu besar agungnya, greatnya, perdananya, tak ada tandingannya, kamu letak ardun wa ma fiha wa ma fawqaha wa ma bainaha. Bumi, atas bumi, dalam bumi, perantara langit dan bumi. Atas bumi itu antara segala kekayaan. Dalam bumi segala kekayaan, dengan diamond, dengan pakor, dengan kertis, dengan apa ni, Brunei tu hasil bumi tu, atas bumi bangunan tuan-tuan KLCC, atas bumi, dalam bumi, perantara langit dan bumi. Kamu letak satu timbangan lagi la ilaha illallah, kamu akan dapati kalimah la ilaha illallah lagi berat daripada bumi dan kandungan bumi. Lantaran itu perbanyakkan la ilaha illallah, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan minta doa kepada Allah masuk syurga dan minta jauh daripada api neraka. Moga-moga kita boleh beramal sampai ke hujung. Ana ucap ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada Kanda Ustaz Faizal dan Abang Zul yang menjemput ana untuk mengisi slot pada malam yang ke-8 ini. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.